Baik, untuk mengupas lebih lanjut aksi dan isu menjelma minggu ke-12 Liga Super ni, kita nak bersama dengan individu yang satu ketika dahulu menjadi salah seorang pemain yang menyebabkan kemenangan Selangor di Liga Super tahun 2009-2010. Welcome Razman Roslan. Hai, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Merah kuning di hati kan? Merah kuning. Okey, kita nak teruskan dengan soalan pertama. Datuk Lim Tiong Kim muncul jurulatih ketiga selepas coach Choi Mun Sik dan juga Thomas Stroka yang dilihatkan atas prestasi kurang berdasarkan pasukan. Jadi ini contoh menukar jurulatih adalah penyelesaian pilihan kepada masalah prestasi di saingan Liga Super. Mungkin pandangan Razman sendiri? Bagi saya ianya bukan satu jalan penyelesaian yang baik sebenarnya. Kalau kita tahu apa yang diinginkan oleh Datuk Lim Tiong Kim ialah plan jangka masa panjang dengan 2 tahun yang apa yang diinginkan oleh Datuk Lim Tiong Kim. So bagi saya management juga tahu yang apa yang dikehendakkan oleh Datuk Lim Tiong Kim. Jadi keputusan ini adalah keputusan mengejut bagi saya dan sebenarnya jalan penyelesaiannya ialah mungkin apa yang diinginkan oleh jurulatih itu adalah yang paling penting. Kalau kita lihat kualiti yang ada pada pemain Perak FC itu sendiri, pemain-pemain muda tidaklah begitu matang. So saya rasa plan jangka masa panjang yang diinginkan oleh Datuk Lim Tiong Kim itu perlu sebenarnya dikekalkan. Apabila Razman mengatakan ini adalah satu keputusan yang mungkin boleh kita katakan sebagai terburu-buru lah, boleh kita katakan sebagai terburu-buru. Mungkin Razman boleh terangkan apakah mungkin jalan ataupun keputusan lain yang sepatutnya dilakukan pada keadaan seketika ini untuk menghentikan Perak daripada prestasi yang buruk, sekurang-kurangnya mungkin dapat poin dan sebagainya? Keputusan pun telah dibuat oleh Perak FC. Jadi saya fikir dengan kehadiran jurulatih baru sebenarnya perlu meningkatkan moral dan motivasi pasukan dengan menggunakan segala kualiti yang ada pada pemain Perak FC itu sendiri, mungkin menukar strategi ataupun paling tidak bagi saya lah mendapatkan pemain import yang berkualiti untuk jendela perpindahan kedua ni nanti dan untuk sedikit sebanyak membantu pasukan untuk mendapatkan keputusan yang baik sekurang-kurangnya. Okey, Razman, dalam keadaan sekarang, situasi sekarang ni, mungkin apa yang kita boleh jangkakan daripada Coach Yusri Chetlah sebagai jurulatih sementara Perak pernah bersama dengan pasukan ini untuk beberapa bulan, jadi impak kepada pasukan Perak sendiri, Razman? Sudah tentu tekanan yang tinggi sebenarnya diletakkan juga kepada Coach Yusri Chetlah. Tetapi saya percaya dengan pengalaman dia bersama dengan pasukan Perak sebelum ini dan juga pernah membimbing pasukan Kelantan, juga projek MSN, saya rasa dia antara jurulatih yang berpengalaman membimbing pemain-pemain muda. Jadi saya fikir dia tahu menggunakan kualiti yang ada pada pemain muda dan mungkin dia punya bekas pemain dulu, dia seorang pemain yang baik juga membimbing pemain-pemain. Jadi saya rasa kehadiran dia untuk membantu pasukan Perak mungkin tepat pada masanya, tapi sekali lagi tekanan yang tinggi diletakkan kepada Coach Yusri Chetlah. Saya rasa masa juga harus diberikan. Seperti mana Datuk Lim Tiong Kim diberi masa, saya fikir Coach Yusri Chetlah juga harus diberi masa kerana sebenarnya pemain-pemain sama juga yang ada di dalam pasukan Perak FC. Melainkanlah dalam jendela perpindahan ni Perak mendapatkan pemain-pemain lain untuk gantian. Tetapi buat masa ini hanya pemain yang sama digunakan, cuma pertukaran jurulatih. Jadi saya fikir kualiti masih lagi sama dalam pasukan. Cuma mungkin ketuanya saja berbeza. Yeah. So tekanan yang diberi ni Azman lihat daripada penyokong ataupun daripada pihak pengurusan sendiri? Sedikit sebanyak mungkin daripada tekanan pihak penyokong kerana dalam liga tertinggi dalam Malaysia iaitu Liga Super, mungkin permainan yang cantik saja tidak mencukupi kerana peminat-peminat inginkan kemenangan dan untuk menunggu 2 tahun bagi saya mungkin penyokong-penyokong menunggu agak lama dan tidak sesuai untuk di dalam skuad utama diletakkan sasaran yang sebegini rupa. Jika diberikan kepada pasukan yang lain ataupun second team mungkin itu adalah yang terbaik, tetapi kalau ditanya kepada penyokong sudah tentu mahukan keputusan dan juga kemenangan untuk pasukan, itu yang penyokong hendakkan. Jadi saya fikir ini adalah tekanan daripada penyokong sendiri. Dan kalau kita ketahui, pihak manajemen tahu sebenarnya apa yang dikehendakkan oleh jurulatih. Jadi saya fikir ini adalah penyokong punya tekanan.
Okey, kita harap semua bagi masa untuk Coach Yusri juga membuahkan Kalau sesuatu. tak nanti sama je jadi. Kesan dia sama je. Okey, kita nak beralih kepada satu lagi aksi Liga Super. JDT kekal dengan rekod tanpa kalah, padamkan rekod kebal pasukan Pahang dengan kemenangan 2-0 pada Rabu. Mungkin ada nampak ruang ataupun ruang untuk pasukan-pasukan lain bangkit ataupun memang musim ni pun JDT sapu juga. Secara jujurnya memang agak sukar untuk pasukan lain kerana standard yang diletakkan oleh pasukan JDT sepanjang 12 perlawanan sebelum ini sangat tinggi. Sukar untuk pasukan-pasukan lain mendandingi kerana JDT mengumpul mata maksimum 12 perlawanan dengan 36 mata dengan jaringan sebanyak 49 dan juga hanya dibolosi sekali. Jadi bagi saya itu satu standard yang sangat tinggi. Mungkin pasukan-pasukan lain untuk nak mendapatkan satu mata pun sebenarnya agak sukar. Perlu bekerja lebih keras. Tak mustahil tetapi bagi saya agak sukar dan saya rasa pasukan JDT akan terus menguasai Liga sehingga ke akhir musim. Itu yang ada yang set untuk pertemuan dengan JDT dapat curi mata pun diorang dah rasa macam sangat gembira dan bangga Azman. Alright, kita juga nak menyentuh tentang pertemuan di antara Selangor dan juga Kedah. Selangor kena bangkit 2 kali. Jadi macam mana Azman melihat apakah agaknya perlu diperbaiki oleh Selangor? Mungkin benteng Kedah, kerapuhan benteng Kedah yang buat padah tu macam mana? Mungkin bermain dengan 10 poin memberi kelebihan kepada pasukan Selangor tetapi bagi saya dengan kehadiran penyokong yang memenuhi stadium memberi suntikan semangat kepada pasukan Selangor untuk bangkit walaupun ketinggalan tetapi mendapatkan 3 mata di tempat sendiri bertemu dengan pasukan Kedah sangat bermakna sebenarnya untuk pasukan Selangor kerana sekarang ini hanya pasukan Selangor aja yang boleh dikatakan mengekori rapat pasukan JDT tetapi memang jauh. Dengan mendapat 3 mata di tempat sendiri di minit-minit akhir permainan bagi saya mungkin satu yang menggembirakan Coach Tan Cheng Ho. Dan lebih gembira sebab kita dapat lihat di stadium pada hari Rabu perlawanan penuh. So nampak sokongan tu luar biasa sedikitlah untuk aksi kali ini. Untuk performance Selangor setakat ini Razman mungkin nak kongsikan sedikit. So far agak baik cumanya mungkin ada sedikit sebanyak yang perlu diperbaiki terutama sekali pemain import contohnya perlu konsisten di setiap perlawanan dan akhir-akhir ini nampak ada improvement dari segi permainan pemain import. Jadi saya fikir perlu konsisten, perlu diteruskan sehingga ke akhir musim. Barulah sedikit sebanyak boleh menyaingi pasukan JDT setidaknya. Jadi kita pasal KL ke? Okey, Selangor okey. Okey, terima kasih banyak-banyak Razman atas kehadiran anda ke sini hari ini dan macam-macam yang dikongsikan dengan kami di studio. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Selalu nampak dekat Nindya. Ni first time dengan diri dekat studio. Alright, terima kasih Razman.